processed food. Makanan-makanan yang mudah. Makanan mudah ni selalunya yang bawa susah. Menurut satu kajian juga, processed food antara punca nombor 2 sel kanser dalam tubuh badan manusia aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya kali ini bersama-sama dengan penonton dalam program Sembang Songkok Tinggi, Sembang tak kosong tapi berisi. Kami harap semua para penonton dengan setia bersama dengan kami sehingga akhir program ini kerana banyak topik-topik yang cukup bermakna ataupun yang kami bawakan adalah satu program di mana kehidupan harian kita dalam pemakanan. Bersama dengan saya bawa anak saya sendiri, dah besar, kita bawa dia ke studio untuk sama-sama berkongsi kerana program ataupun tajuk ini memang kena betul dengan dia. Saya bawa dia kemari dalam program, dalam tajuk yang kita berikan namanya Diet Pemakanan Hidup Gaya hidup sihat. Sebab apa? Orang kata semua, bukan anak saya je lah, semua orang nak nampak kurus, nak nampak cantik. Kalau bergambar tu nak kena posing macam gini, lepas tu tengok balik nampak gemuk, patah balik ke sini, pusing sini, sorok sana, sorok sini. Kali ni tak payah, kita terus pergi ke punca masalahnya tu. Tapi Bapak, sebelum kita nak lanjutkan perbincangan kita, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe rancangan ini seperti yang telah tertera di skrin anda. Ya, jadi kali ini kita bawakan orang yang pakar tentang diet pemakanan supaya dapat menjelaskanlah apa yang tersirat, yang tersurat dalam permasalahan ini, kerana ramai orang mempunyai pandangannya sendiri. Kadang-kadang kita ikut cara dia pun tak sihat. Jadi kita jangan tersilap langkah, kita bawa pakar. Ya, sekarang kita persilakan bersama dengan kita, iaitu tetamu istimewa kita, iaitu Coach Kabir Malik daripada FFS Fitness Studio. Assalamualaikum Coach, selamat datang. Apa khabar Coach? Alhamdulillah. Berdebar tak Bapak duduk sebelah Coach? Bukan apa, ketara sangat kekuranganku. Jadi orang kata belum lagi kita tanya ilmu yang apa yang ada dalam dadanya, kita dah tengok susuk tubuh yang sihat dari pemakan yang sihat. Ya, bapak ni dulu zaman Jepun, maklumlah ubi kayu je. Kurang nutrisi tu Pak. Jadi kali ini kita tengok orangnya pun hebat, Coach Kabir Malik. Jadi kita nak lagi berkongsi, Coach, ilmu-ilmu ataupun tips-tips yang perlu kita beritahu pada penonton kita. Kau banyak sangat Piah. Itulah, inilah, ni bawa. Banyak soalan ni nak tanya ni. Okey, kita nak tanyalah berkenaan dengan macam mana kita nak diet sebenarnya. Diet tu apa dia? Ada orang kata diet tu begini, ada orang kata diet ni begini. Apa sebenarnya diet tu Coach? Saya pun pening nak menjawabnya. Sebab bila tanya-tanya orang, yang cakap ni bukan calang-calang juga. Dia kata macam kata gini, telur ayam tu tak bagus untuk kita. Tapi ada orang kata bagus makan telur ayam. Ada orang cakap santan tak bagus. Ada orang cakap makanlah 1 hari 4 kali. Apa sebenarnya diet tu? Jadi kita nak diet mana satu, kita pun tak tahu. Jadi supaya kita tahu kedudukan sebenarnya, mungkin dapat daripada perkongsian diet pada Coach. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput saya pada rancangan pagi ni, hari ni. Okey, bila kita cerita pasal diet. Okey, apa tu diet? Diet tu sebenarnya pemilihan makanan kita, pola pemakanan kita. Kalau kita memilih untuk makan gorengan, jadi diet kita mainly makanan bergoreng lah. Jadi kalau kita memilih untuk makan benda instant, benda mudah, fast food dan sebagainya, jadi diet kita akan ke arah itulah. Jadi pemilihan tentang pasal isu telur, santan dan sebagainya, benda tu sebenarnya asasnya semuanya boleh makan. Tapi kalau kita dah memang berpenyakit, jadilah masalah. Contoh orang yang ada kolesterol, isu kolesterol dia, isu darah tinggi dia, dah tentu santan tak boleh, dah tentu kuning telur tak boleh. Bukan itu je lah, macam-macam yang tak boleh. Tak boleh untuk dia. Tak boleh tu untuk dia, tapi untuk kalau orang yang sihat, boleh je makan. Yang tak boleh untuk bapak, saya boleh. Kalau dah memang orang ada darah tinggi,
Kencing manis. Contoh orang yang dah memang ada kencing manis, confirm you diabetic. Kek memang tak boleh makan. Walaupun sikit Mungkin boleh lah. Tapi jarang orang makan kek sikit. tak boleh. Dia makan kek mesti sampai puas. Sikit-sikit makan. Jadi kalau orang dah memang berpenyakit, tak bolehlah diusik benda tu. Tapi kalau orang tu bebas daripada penyakit, hidup aktif, sihat dan sebagainya, tak ada masalah. Itu sahaja. Jadi kalau dengar cakap coach memang betul. Logik lah. Sebab apa, diet makanan ni bukan pada semua orang. Bergantung pada individu tu sendiri. Kalau dia dah berpenyakit, memang kena kurang lah. Betul ke? Jadi diet ni bukan sebab nak kurus ataupun nak tambah berat badan ataupun nak kurang berat badan, tapi ialah diet ni ialah cara pemakanan dan juga mengamalkan gaya makan yang sihat. Faham dah sekarang ni. Jadi satu lagi coach, kita nak tanya, apakah aktiviti ataupun tabiat yang perlu kita elakkan lah? Kita dah tahu makanan ni begini. Apa tabiat atau aktiviti yang perlu kita elakkan untuk kita kekalkan gaya hidup sihat ni? Okey. Tabiat. Kita pergi pada tabiat. Tabiat yang pertama saya akan sentuh tabiat pemilihan makanan. Cuba elakkan 4 perkara dalam kita memilih makanan. Yang pertama, elakkan makanan bergoreng. Okey, kerana dalam makanan bergoreng sudah pastinya ada trans fat. Okey. Yang kedua, elakkan makanan yang berperisa tinggi, bergaram tinggi, perasa dan sebagainya. Yang keterlaluan, yang terlalu berasa. Kan ada certain makanan bila kita makan kita bersin. Kenapa kita bersin? Atau tanda-tanda badan kita memberi reaksi pada makanan tersebut. Itu garam. Nombor 3, elakkan makanan bergula tinggi. Makanan-makanan manis. Makanan-makanan yang dipanggil sebagai simple carbohydrate. Contoh, kita tengok air gas. Kita nampak air. Tapi kalau orang yang tahu pasal nutrition makanan, contohnya yang saya nampak ialah simple carbohydrate. Saya tak nampak tu sebagai air. Yang saya nampak sebagai air itu air. Air mineral, air drinking water, itu saya akan nampak air. Air yang sedap-sedap tu, cendol dan sebagainya tu, kita tak nampak benda tu sebagai minuman ataupun air, tapi kami hanya akan nampak benda tu sebagai simple carbohydrate bergula tinggi. And yang last sekali, processed food. Makanan-makanan yang mudah. Makanan mudah ni selalunya yang bawa susah. Makanan yang mudah. Yang mudah sakit. Makanan mudah tu yang selalu buat susah. Makanan mudah tu selain daripada masalah kalori yang tidak terkawal, dia mempunyai artificial flavor, dia mempunyai pengawet, dia mempunyai macam-macam kekurangan. Dia mudahkan satu perkara je cepat. Tapi dia boleh menyusahkan kita macam-macam hal. And menurut satu kajian juga, processed food antara punca nombor 2 sel kanser dalam tubuh badan manusia aktif. Tu 4 perkara. Tu tabiat yang kita kena tukar. Okey. Kemudian untuk mengekalkan gaya hidup sihat, lepas kita dah pilih pemakanan, kita dah pilih pola pemakanan yang cantik dan sebagainya, cuba aktif. Tadi bapa kata tak boleh, tak ada masa nak bersenam. Tak perlu pada bersenam. Ubah je lifestyle kita. Contoh, Sofia parking kereta, selalu betul-betul depan pintu masuk TV. Betul-betul depan. Jangan macam tu. Parking jauh sikit. Parking 250 meter jauh daripada tempat kebiasaan tu. Kemudian jalan kaki 250 meter. Balik nanti kena jalan lagi 250 meter. So setiap hari you dah jalan separuh daripada 1 kilometer. Contoh mudah. Kalau senaman juga. Tu dipanggil sebagai non-exercise activity thermodynamics, NEAT. Ada lagi yang lain-lain. Contoh pejabat bapa tingkat 20. Bapa tak payahlah naik daripada 1 sampai 20. Bapa naik lift 1 sampai 18 je dulu. Daripada tingkat 18 tu keluar, naik tangga 2. Balik nanti turun sampai tingkat 15, baru turun lift. Simple. Di pejabat sebagai contoh,
duduk saja tak bangun-bangun dah sebati dengan kursi. Set timer. Handphone semua canggih-canggih. Set timer. Setiap 1 jam handphone berbunyi, memang kita kena bangun. Bangun, tak payah pergi jauh-jauh, pergi je. Pergi toilet ke, cek balik tudung on point ke tak on point, kan? Dan sebagainya. Benda-benda mudah. Tak perlu pada benda-benda yang ekstrim. Satu lagi kalau tabiat makan kita suka makan malam. Bila makan malam tu benda yang berat-berat pula tu. Dan yang Lepas tu kita makan, kita tidur. Kalau waktu malam, bila kita cerita pasal pemakanan waktu malam, saya sendiri akan makan pukul 12 tengah malam. Okey. Tapi mesti ada tips dia ni. Tapi pemakanan saya itu adalah makanan whole food. Kita panggil whole food, solid food. Saya akan makan nasi dan saya akan makan chicken whole leg. Chicken whole leg tu 2, nasi tu dalam 400 gram, 350 gram, around that figure. Jadi saya makan memang berat waktu malam. Sebab apa saya makan berat waktu malam? Nombor 1, saya perlukan tidur yang proper. Perut kena kenyang kalau nak dapat tidur yang sedap. Itu nombor 1. Nombor 2, pemilihan pemakanan waktu malam tu. Yang masalahnya bila waktu malam yang makan lewat-lewat malam ni, selalunya dia akan pilih makanan-makanan yang mudah dicapai. Tinggal nak koyak, kunyah. Betul. Jarang dia makan nasi waktu malam. Pukul 11 dia takut nak makan nasi pukul 11. Tapi dia boleh makan biskut krim 6 paket pukul 11 malam. Kapasiti yang ada ke Bapak? Canai pukul 11 malam. Maggi goreng. Okey, Maggi goreng 2 paket. Tak ada orang makan Maggi 1 paket sekarang. Maggi goreng 2 paket sama dengan 1470 kalori. Bila nak bakar. Tapi tak sedar. Cuba makan separuh ayam, nasi semangkuk. Tak ada nak ni pukul 11. Pelik tu. Itu Kena ubah lah, kita kena ubah kan. punya jumlah kalori adalah lebih rendah daripada Maggi tadi. Ya, itu dia, kita kena betulkan yang biasa dan kita kena biasakan yang betul. Okey coach. Bila cerita berkenaan dengan pemakanan dan sebagainya, pasti tak sama. Bapak punya kalori yang diperlukan mungkin tak sama dengan saya. Mungkin tak sama dengan coach. Coach makan nasi banyak ni, mungkin bapak kena makan banyak nasi banyak ni. Mungkin saya perlu banyak lagi ke ataupun sikit lagi. Tangki coach lagi besar daripada tangki kita. Jadi ada berbeza ke daripada segi umur ke, jantina, pekerjaan. Jadi bagaimana? Baik, bila kita cerita pasal jumlah pemakanan, itu sebenarnya jumlah pemakanan, kita panggil jumlah kalori intake, total kalori intake. Total kalori intake kita berbeza-beza. Sebab tu jangan ikut diet yang one size fits all. Itu salah. Daripada awal lagi dah salah. Sebab apa? Sebab kita berbeza-beza. Contoh macam kereta, kita ambil contoh kereta. Full tank sebuah Myvi, full tank sebuah Honda City, full tank sebuah Alphard. Kan lain-lain. Sama juga dengan kita. Kita berbeza-beza. Okey, apa yang menentukan perbezaan dia? Yang pertama, jantina. Lelaki punya kalori intake jauh lebih tinggi daripada perempuan. Sebab kami ada testosteron. Itu kelebihan lelaki. Okay. Lelaki pun kalau lose weight lebih cepat daripada perempuan. Okay. Jantina. Nombor 2, umur. Nombor 3, ketinggian. Nombor 4, berat semasa. Nombor 5, last sekali, pekerjaan kita, aktiviti kita. Saya suka ambil pekerjaan. Saya tidak ambil kepada kecenderungan aktiviti bersukan. Saya lebih cenderung kepada pengiraan pekerjaan. Sebab pekerjaan tu yang mempengaruhi harian kita. Bukan bersukan tu kalau rakyat marhaen ni biasa-biasa je pekerjaan. Orang yang kerja di ladang sawit dengan orang yang bekerja di pejabat 9 to 5, penggunaan kalori dia, badan dia menggunakan kalori harian tu berbeza. Yang sawit lebih tinggi berbanding dengan yang kerja di pejabat. Itu faktor pemilihan pemakanan dia. Jadi berbeza-beza lah. Jadi mungkin tak sama. Kita tengok orang ni makan gitu, kita pun nak makan gitu Pak. Lepas tu kalau kita nak ikut makanan dia tu pula, nak tengok dia punya bajet dia tu, orang kata kalau nak ikut diet makanan,
Kalau sayurnya tu, kalau kita kangkung, tapi sebenarnya dia kata brokoli. Nak cari, nak nyebut tak kerti. Kalau kita ikan kembung. Ikan kembung, dia nak salmon. Jadi kalau kita, orang kata kalau nak diet, memang tak mampu lah kita. Masyarakat marahin macam kita ni. Sebab orang kata kekangan kewangan kita tu, maka tak payah diet lah. Kita pun tak ada duit. Nak diet, kena ada duit. Nak makan daging merah. Kita ni nak dapat daging pun, seminggu sekali pun payah. Tunggu orang kahwin, dapat makan ayam. Kalau tidak, tak ada lah kita makan. Jadi, kita makan je lah. Pucuk-pucuk ubi, pucuk paku. Orang kata, ini diet makanan ni memang tak pakai ni. Nak kena cari benda yang mahal. Itulah. Coach, jadi kita rasa macam, tak payah je lah diet. Makan je lah apa yang ada. Tapi Pak, dia mesti kena ada strategi. Ubi kayu pun mungkin lebih baik. Macam mana kan agaknya, Coach? Betul ke saya punya pemahaman saya tu? Okey, kita pergi satu persatu. Strategi pemakanan yang sihat. Macam mana kita nak create a proper strategy? Yang pertama, the number one rule will always be masak sendiri. Kena Kau itu je. Ya, masak sendiri ya. Kau sikit-sikit beli kedai. Aduh, tak apalah, lepas ni azam tahun baru. Jangan mengelat. Bila banyak mengelat, banyak alasan, tu yang culas tu. Nak masak sendiri, bapak kata tak payahlah, Belilah. Masaklah sendiri. Tak ada. Baru saya cakap dah dilawan dah. Masak sendiri ya. Dengar nasihat pakar. masak sendiri, Saya bagi tips cara yang mudah. Macam mana saya biasa ajar pada semua trainee saya. Saya ada lebih kurang dekat 300 orang trainee sekarang. Mudah dia. Yang pertama, kita pastinya ada hari yang kita ada kelapangan. Hari yang ada kelapangan tu kita pergi beli bahan mentah. Beli protein je. Itu je. Beli protein. Target apa? Ayam. Belilah ayam. Beli stok ayam untuk 4 hari, 5 hari. Kemudian dari potong apa semua, balik kita dah basuh apa semua, kita perap ayam tu. Kita perap ayam tu dengan perapan-perapan yang minimum. Okay. Benda-benda simple, sebut kari daging sikit bagi ada rasa. Okay. Dah perap, simpan dalam zipper bag, simpan dalam fridge, simpan dalam freezer. Sehari sebelum kita pergi kerja, katakanlah Sofia pergi kerja hari Isnin tu, Sofia biasanya bangun pukul 4.30 pagi, dah solat tahajud dan sebagainya. Bangunnya sebelum tidur malam tu dah defrost. Habis je solat tahajud tu, masukkan dalam air fryer. Satu side, atas saja. Habis je semayang subuh, flipkan. Panaskan lagi. Dah siap masak, masuk dalam bekas, bawa pergi pejabat. Selesai masalah. Itu dia strategi. Dengar tu Pak. Saya keluarkan, bapak masuk dalam air fryer. Saya salin ni tau. Resepi-resepi daripada Bukan, coach ni. penonton kita pun sekarang tengah menulis apa yang coach cakap ni. Dan sebab bernampak benda tu mudah sebenarnya. Nah, kalau kita bangun awal, tak adalah tu apa untuk kita pergi ke pejabat, capai mana yang ada. Itu yang ambil biskut yang kata coach tadi. Betul. Makna kata hidup ni kita kena ada perancangan, kena ada strategi dia untuk gaya hidup yang sihat. Itu sebagai motivasi juga untuk kita. Betul. Satu lagi saya nak tanya, ini memang saya daripada tadi lagi duduk kat dalam fikiran ni. Nak kurus. Ini memang azam yang di-renew setiap tahun. Nak kurus. Tapi boleh tak nak kurus? Okey, dah tahu dah cara makan gini kan. Tapi ada orang kata makanan saja tak menjamin penurunan berat badan. Kena senaman juga. Jadi boleh ke nak kurus tak? Memang tak ada masa. Baik. Bila kita cerita pasal nak kurus, itulah impian ramai wanita-wanita dan juga lelaki-lelaki di luar sana. Semua nak kurus because frankly speaking, everybody wants to look good. Even kalau kita baca sirah Nabi Muhammad SAW, kita akan jumpa hadis yang mengatakan penampilan Rasulullah tu sangat segak. Okay? Tidak ada langsung ciri-ciri kegemukan di situ. Maafkan saya coach, dia sebenarnya kita nak berat badan ideal. Jadi orang kata alah kurus, tak semestinya kurus tu sihat kan. Tapi berat badan yang ideal unggul. Dan berat badan unggul. Betul Pak, tepat sekali. Mengikut saiz tubuh badan. Berat badan ideal pada siapa? Pada diri
sendiri. Okey, pada diri sendiri. Jadi bermakna berat badan tu tidak penting. Ideal tu pada mata, betul? Bukan pada nombor. Jadi berat badan yang ideal tu tidak semesti pada nombor. Berat badan yang ideal tu ialah pada pandangan mata. Sebagai contoh, ada orang yang saya kenal berat badan dia 110 kilo. 110. Tapi dia tak nampak 110 kilo. Dia nampak dalam 80 kilo aje. Ui. Sebab penampilan dia, struktur badan dia, muscle mass dia, fat mass dia dan sebagainya. Okey, jadi boleh ke kita ni kurus tanpa bersenam? Boleh? Ini saya nak dengar ni. Boleh? Tak perlu bersenam. Kalau nak kurus, tak perlu bersenam. Senang je. Jaga makan. Tu je. Jaga makanan yang masuk dalam badan kita. Jangan melebihi keperluan kita. Selalu kita lebih keperluan, tu yang berat naik. Tapi kalau kita makan tidak melebihi keperluan kita, berat kita sama ada kekal ataupun turun. Now, kurus belum tentu sihat, betul? Sofia cakap tadi. Memang betul. Sihat dan cergas adalah dua aspek yang berbeza. Ada orang dia cergas, tapi tubuh internal dia tak sihat. Ada orang dia sihat, tapi badan dia tak ada keupayaan, sangat lemah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak optimum, kita nak maksimumkan kapasiti badan kita, buatlah dua-dua. Maknanya jaga makan dan juga buat aktiviti fizikal, senaman. Tidaklah berat-berat sangat ya. Mengikut saiz lah badan. Buat hari-harian pun boleh. Kadang-kadang dia orang ni nak senang tapi tak nak susah. Betul. Itu yang masalahnya. Macam mana tu Pak nak senang tapi tak nak susah? Nak kena fikir ni. Dia nak senang, maknanya nak senang kurus, tapi dia tak nak susah untuk bersenam. Betul. Jadi kita setujulah dengan apa yang kau cakap. Sebenarnya kalau apa yang kau cakap tadi, kita bayangkan balik, memang itulah bendanya. Betul. Kita saja menyusah-nyusahkan diri kita, nak cari benda yang mahal, nak pergi gym, nak bayar, nak cari satu coach yang boleh menentukan cara hidup kita. Sangkul je lah pokok kat belakang rumah tu nampak kan? Itulah satu senaman. Sebenarnya kalau kita makan benda yang mengikut apa yang kau cakap tadi dengan keperluan badan kita, tak perlu bersenam sebab dia tidak membakar lemak. Tak ada apa yang nak dianukan. Senaman tu sebagai orang kata membakar kalori atau lemak dalam badan, tak? Kalau dah cukup semuanya tu, tak ada apa yang nak dibakar. Jadi nampak ada lagi pihak nak tanya, jangan lepas ni banyak sangat tanya. Tanyalah dulu kat tadi kata nak tanya. Saya bukan apalah kalau kita ikutkan daripada gaya hidup menyangkut tentang pemakanan, dia kena seimbang lah. Sebab dalam Islam pun kata kalau makan tu berpada-pada, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Setuju? Betul lah dia. Itulah. Kalau betul maknanya itu sebagai daya pemakanan lah. Tapi ini dia masalah ni. Kerja ada masalah je kan nak tanya ni. Masalah, cabaran macam tadi sebenarnya bapak dah cakap. Ada orang kan makan, kita nak tengok. Makanan ni kadang-kadang kalau kita tak ada duit, boleh ke kita nak dapatkan makanan yang nutrisi lengkap. Jadi bajet ni mungkin barangkali adalah kekangan ataupun cabaran untuk kita mendapatkan gaya pemakanan yang sihat. Jadi bagaimana tu? Kita cerita pasal bajet, Sofia. Sebenarnya makanan sihat tu murah. Macam tadi Makanan sihat tu jauh lebih murah berbanding dengan makanan proses ataupun makan. Bapak sibuk. Sofia belikan ni vitamin, belikan ini, belikan itu. Kita pilih macam tu. Kita telah diajar macam tu. Kita diberi idea macam tu. Contohnya minum ini anda jadi sihat dan kuat. Contoh. Sejak bila? Apa scientific proof yang mengatakan kita use benda tu kita sihat dan kuat? Tak. There's no evidence. Slogan je. Itu dipanggil sebagai power of suggestion. Kita suggest benda tu supaya orang akhirnya percaya dengan benda tu. Sebenarnya contoh kalau kita kita ada kekangan keuangan. Salmon, ya betul, salmon mahal lagi tuna paling mahal. Boleh tak pakai ikan lain? Boleh. Ikan kembung? Boleh.
Saya tak makan ikan laut coach. Makan ikan darat. Ikan apa boleh coach? Awak nak ikan apa? Kalau tanya saya, selalu saya jawab macam tu. Awak boleh makan ikan apa? Ikan talapia coach. Makanlah talapia. Nak lagi murah pergi je jala. Saya boleh makan ikan bilis ni. Boleh juga. Kalau nak sebut talapia tu rasa macam malu sangatlah aku. Tak ada. Kalau sembang orang, tadi saya makan salmon dengan talapia, jauh beza tu. Kalau orang tak tanya pun saya akan cakap. Saya makan salmon. Kalau nak kata makan talapia tu, adalah. Adalah. Ikan bakar. Adalah ikan. Kalau kat kedai, even saya kalau kat kedai, saya pilih untuk makan ikan, saya akan makan ikan talapia. Murah lagi. Murah, protein lebih tinggi, isi lebih padat, puas hati. Betul. Fresh. Kan? Tak semestinya kena makan brokoli. Boleh je nak makan sayur lain. Bapak nak makan apa? Pucuk ubi. Makanlah. Rasa very Malay lah. Dah sinonim sangat dengan kita ni. Berbeza bapak makan pucuk ubi, saya makan salad. Jauh beza dia. Benda sama. Benda yang sama. Cuma konsep kita, maaf kata, banyak dipengaruhi oleh culture barat. When it comes to dieting, kita banyak dipengaruhi oleh culture barat. Kita tidak sesuaikan culture kita dengan diet kita. Budaya kita tu kita seolah-olah tolak ke tepi. Kita nak ikut culture barat. Kalau diet itulah dia. Kita punya pahaman kalau diet begitu. Nasi jangan makan, nanti gemuk. Nasi tu tak mengemukkan. Apa yang you makan dengan nasi tu yang membuat masalah. Kan? Nasi, kuah nasi kandar je 12 jenis atas nasi tu. Tu contoh. Kan? Nasi lemak. Kalau tanya saya, kalau macam saya sendiri, saya personally, saya punya main breakfast always nasi kerabu. Nasi kerabu daging bakar. Tu always saya punya breakfast. Tapi sambal dia saya asingkan, budu dia saya tolak ke tepi. Bukan tak makan langsung, makan bapak. Tapi tidaklah digaul sepenuhnya dalam nasi tu. Letak dalam piring, curah sikit-sikit. Biar Lambat kita nak sekali. Pak, ni saya tak mampu tanya soalan ni, sedap sangat nasi kerabu ni. Sebab kalau roti canai itu nak banjir, biar dia meresap semua dalam kari. Nak curi-curi itu rasa tak puas. Maknanya atas diri sendirilah. Atas diri sendiri. Baiklah, nampaknya kita dah bertanya habis semua, Sophia. Ya. Kau tak ada apa lagi kau nak? Sebenarnya banyak nak tanya ni, tapi rasanya ni, tak apa. itulah Tapi dia. rasanya nantilah kita tangguhkan ke episod yang lain. Nak tahu juga macam mana kalori tu nak dikira ikut umur atau bagaimana tu, mungkin kena tanya. Tak tersukat kan. Kita sebelum kita berakhirlah bapak kan, sebelum kita menutup ni, apa kalau ada kata-kata daripada coach untuk memberi motivasi kepada kita saban hari ini? Kepada para pendengar, para penonton ni, untuk sentiasa bermotivasi menjadikan diet ini sebagai salah satu gaya pemakanan yang sihat. Dan tak takut dengan perkataan diet ni. Betul. Okey, bila kita cerita pasal motivasi, kalau tanya pada saya personally, motivasi saya keluarga saya. Sebab saya seorang ayah, saya ada 3 orang anak, isteri, saya juga menjaga mak saya. Jadi tubuh badan saya ni adalah satu komponen yang sangat penting. Dia tidak boleh fail. Kalau dia fail, semua bawah tanggungan saya tu akan terjejas. Jadi saya kena sentiasa make sure badan saya optimum. Saya kena make sure pemakanan saya on point. Saya kena make sure senaman saya on target dan sebagainya. Itu motivasi saya lah. Tapi kalau tanya pada saya, apa yang you perlu buat sebenarnya bukanlah mencari motivasi, tapi mencari disiplin. Disiplinkan diri. Sebagaimana kita mampu disiplinkan diri kita dengan solat, kerana kita takutkan balasan api neraka sebagai contoh, kenapa pula kita tak boleh disiplinkan diri kita dengan pemakanan yang sihat? Kenapa kita tak boleh disiplinkan diri kita dengan aktiviti yang sihat? Kalau kita takutkan sakit dan sebagainya. Jadi sihatlah sebelum sakit. Tu motivasi dia lah. Jaga kesihatan sebelum datang kesakitan. Lebih baik cegah daripada berubat. Senang cegah.
Itu dia. Oh, Dahsyat. Rasa hisap lah. Ya, bak kata orang kampung kita, Pak, al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Jadi inilah dia penutup yang cukup cantik dengan tajuk kita hari ini, iaitu berkenaan dengan pemakanan dan gaya hidup sihat. Kalau ikutkan apa yang Coach cakap tadi memang mudah. Dan yang jadi payahnya kita saja yang tidak mau mengikut orang kata dia punya pantang larangnya. Kita ni bukan nak berpantang, Coach. Kita pantang jumpa je. Untuk lelaki kalau pantang ni satu benda yang cukup orang kata tak boleh. Cukup pantang lah. Cukup pantang boleh dengar perkataan pantang ni. Jadi kita tak tahan dengan benda-benda macam ni, maknanya bergantung pada diri sendiri lah, Coach. Jadi kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton kita yang sanggup menunggu hingga selesai program kita ini. Dan kalau ada sebarang komen, bolehlah komen di ruangan yang disediakan. Ya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Coach Kabir Malik atas segala ilmu, perkongsian, dan semoga ada manfaatnya. Dan kalau boleh kita kongsikan bersama dengan orang lain juga. Yang belum like, belum share, belum subscribe tu, ayuhlah berbuat sedemikian. InsyaAllah semoga manfaat ini dikongsikan bersama dengan yang lain juga. InsyaAllah. Itu dia. Dan sehingga berjumpa lagi insyaAllah. Terima kasih juga pada kita punya coach kita. Ya. Datang daripada jauh. Terima kasih dah. Sebab bapak rasa macam terhutang budi sangatlah. Sebab apa yang kau cakap tu terkena je. Memang tepat sekali. Alhamdulillah, terima kasih coach. Kalau senang nanti bolehlah kita bertanya lagi soalan. Kalau para penonton kita kalau nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Walaupun rancangan kita telah berakhir dan kita akan bertemu lagi dengan program-program yang lain dengan tajuk yang lain, boleh bertanya juga tentang diet pemakanan. Kita bebas kepada semua para pendengar. Jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.